dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan berkongsi dengan pelajar berkaitan dengan sejarah tingkatan 4, bab 2, kebangkitan nasionalisme. Fokus cikgu pada hari ini ialah berkaitan dengan siri yang kedua, tajuk 2.3 dan tajuk 2.4. Jom kita belajar sejarah dengan cikgu Nolida. Subtajuk yang akan cikgu kongsi ialah berkaitan dengan perkembangan nasionalisme di Asia dan tajuk 2.4 ialah perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Hasil pembelajaran yang ingin cikgu capai dalam perkongsian ini ialah pelajar dapat menjelaskan perkembangan nasionalisme di Asia. Seterusnya, pelajar juga dapat menghuraikan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Jom kita lihat apakah yang dikatakan perkembangan nasionalisme di Asia. Nasionalisme di Asia merujuk kepada 4 lokasi, iaitu nasionalisme di India, nasionalisme di negara China, nasionalisme di Empayar Turki Uthmaniyah dan Mesir, seterusnya nasionalisme di Jepun. Kita lihat satu persatu. Perkembangan nasionalisme di India. Untuk makluman semua pelajar, India telah dijajah oleh Imperialis British, di mana terdapat reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Antara contoh yang membawa kepada nasionalisme di India ialah peristiwa Dahagi India 1857. Kemunculan golongan intelektual pendidikan barat di India telah menubuhkan Kongres Kebangsaan India (INC) dan Liga Muslim. INC tidak bekerjasama dengan British, malah menentang kerajaan British, dan tokoh yang menerajuinya ialah Mahatma Gandhi, yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan untuk menyebarkan ideologi perjuangan mereka. Liga Bangsa telah berjaya merangka pembahagian India melalui jawatan kuasa yang telah ditubuhkan, iaitu pembahagian ini terdiri daripada negara India dan Pakistan. Akhirnya, India berjaya mengisytiharkan kemerdekaan pada 15 Ogos 1947. Kita lihat pula negara China. Nasionalisme di negara China bermula dengan penentangan terhadap kelemahan yang ditunjukkan dalam dinasti Manchu. Gerakan ini bercorak anti-Barat. Tokoh yang mempeloporinya ialah Dr. Sun Yat-sen, telah memperjuangkan 3 prinsip rakyat, iaitu terdiri daripada nasionalisme, kedua demokrasi, dan yang ketiga kebajikan sosial. Untuk makluman semua pelajar, perjuangan ini berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu sehingga membawa kepada pemerintahan republik di negara China. Manakala nasionalisme di Mesir terdiri daripada 2 gerakan, iaitu dikenali sebagai Gerakan Islah dan Gerakan Pan-Islamisme. Untuk makluman semua, kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialis Barat. Mengikut Gerakan Islah merujuk kepada pemulihan Islam yang dipelopori oleh Syed Jamal ad-Din Al-Afghani
dan Syekh Muhammad Abduh. Gerakan ini menyeru supaya umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis. Manakala gerakan Pan-Islamisme pula di bawah Syed Jamal al-Din telah menubuhkan kumpulan Al-Urwah Al-Wuthqa yang bertujuan memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Pertubuhan ini ataupun gerakan ini telah menerbitkan Akhbar Al-Urwah Al-Wuthqa untuk menyebarkan idea nasionalisme dalam gerakan Pan-Islamisme. Seterusnya, kita lihat pula nasionalisme di negara Jepun. Jepun juga mengalami satu tahap nasionalisme di Asia, iaitu kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman daripada imperialisme Barat. Gerakan ini dikenali sebagai Gerakan Pemulihan Jepun oleh Maharaja Mikado Meiji 1868. Gerakan ini menekankan pemodenan mengikut model Barat dan prinsip dan semangat yang dipegang ialah semangat Bushido yang menjadi asas semangat nasionalisme. Gerakan pembaharuan telah dilakukan dalam semua aspek kehidupan masyarakat Jepun sehingga Jepun berjaya menjadi sebuah negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat. Akhirnya, Jepun juga bertindak sebagai kuasa imperialisme di Asia Tenggara, termasuklah di negara kita. Seterusnya, kita lihat pula tajuk yang kedua, iaitu 2.4 berkaitan dengan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara merujuk kepada 5 negara, iaitu terdiri daripada nasionalisme di Filipina, nasionalisme di Burma, Vietnam, Indonesia dan yang terakhir di Thailand. Kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Gerakan nasionalisme di Filipina dipelopori oleh tokoh yang bernama Jose Rizal. Tokoh-tokoh lain termasuklah Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo. Gambar tersebut merujuk kepada tokoh Jose Rizal. Bertujuan untuk menghapuskan penjajahan asing. Mengikut Jose Rizal, beliau menuntut Filipina menjadi sebahagian wilayah Sepanyol dan mempunyai hak yang sama dengan bangsa Sepanyol. Beliau telah menubuhkan Liga Filipina untuk mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun, usahanya gagal. Perjuangannya diteruskan lagi oleh Andres Bonifacio dengan menubuhkan Katipunan untuk memerdekakan Filipina melalui revolusi. Walau bagaimanapun, perjuangan Bonifacio juga mengalami kegagalan. Diteruskan oleh Aguinaldo untuk mencapai kemerdekaan Filipina. Beliau telah bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina. Walau bagaimanapun, peristiharan kemerdekaan Filipina tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Sehinggalah perjuangan ini diteruskan oleh golongan nasionalis sehingga Perang Dunia Kedua. Kita lihat pula perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di negara Burma. Perjuangan dilakukan oleh golongan Sami Buddha, golongan Takin iaitu siswazah daripada universiti dan golongan petani menentang imperialisme British. Penubuhan Persatuan Belia Buddha
telah menggunakan isu kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Isu kasut merujuk kepada pihak British yang masuk menggunakan kasut di dalam kuil tokoh Buddha mereka. Golongan pelajar mengadakan revolusi pelajar untuk menuntut universiti ditubuhkan bagi keperluan pengajian mereka. Manakala golongan Sami Buddha pula menubuhkan Majlis Amsagasama'i dan mencetuskan pemberontakan Sayasan. Golongan Takin, iaitu golongan Siswazah Universiti, telah menubuhkan Parti Dobama Asyun memperjuangkan kemerdekaan Burma. Hasil daripada pimpinan Ausan yang menggelarkan dirinya sebagai Takin yang bermaksud tuan telah membawa kepada Dr. Bamau memenangi pilihan raya dan seterusnya dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama. Perjuangan diteruskan lagi oleh tokoh bernama Ho Chi Minh, iaitu di negara Vietnam. Perjuangan di Vietnam dipelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai daripada golongan Mandarin yang memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Perjuangan disalurkan melalui akhbar, iaitu seperti Tribun Indin dan Cloche Valley. Perjuangan yang mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Antara parti utamanya ialah VNQDD atau Parti Nasionalis Vietnam, pimpinan Nguyen Tai Hoc. Golongan komunis pula diterajui oleh Parti Komunis Vietnam ataupun PKV, pimpinan Ho Chi Minh. Ho Chi Minh telah berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam di Hanoi, iaitu Vietnam Utara. Beliau telah dilantik sebagai Presiden pertama dan penjajahan Barat diteruskan lagi sehinggalah Republik Vietnam terbentuk pada tahun 1976. Perjuangan nasionalisme diteruskan lagi oleh negara Indonesia oleh Raden Ajeng Kartini dan juga Presiden Soekarno. Kita lihat perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia lebih berkisar kepada isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajahan Belanda. Raden Ajeng Kartini telah mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Karyanya iaitu Hilang Gelap Terbitnya Terang mendedahkan diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Gerakan ini diteruskan lagi oleh nasionalis yang semakin radikal dengan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Parti Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia PKI dan Partai Nasionalis Indonesia. Soekarno telah memimpin Parti Nasionalis Indonesia sebagai parti yang berpengaruh sehinggalah tertubuhnya pemuafakatan Perhimpunan Parti Politik Kebangsaan yang bergabung organisasi dan parti politik Indonesia yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme yang terakhir ialah nasionalisme di Thailand. Nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara-negara lain yang telah dijajah oleh imperialisme Barat. Nasionalisme di Thailand lebih kepada bersifat anti penjajah
dan memperjuangkan kemerdekaan. Nasionalisme ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut pelibatan rakyat dalam pemerintahan. Ianya telah dipelopori oleh Raja Thailand melalui usaha diplomasi dan pemodenan Thailand. Apa yang telah dibuat oleh Raja Thailand ialah beliau telah melaksanakan satu sistem yang dikenali sebagai birokrasi barat. Birokrasi barat bermaksud terdapat 80 penasihat barat telah dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran keuangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Pemodenan dasar dan dasar terbuka ini diteruskan lagi ketika pemerintahan Raja Chulalongkorn. Thailand kemudiannya menjadi sebuah negara yang bebas daripada penjajahan kuasa barat seperti British. Nasionalisme di kalangan rakyat bermula pada zaman Raja Vajiralongkorn kerana kelemahan dalam pentadbirannya, sehingga membawa kepada Naipridi Panamyong dan Field Marshal Phibusongkram menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai. Dan akhirnya Revolusi Thai telah berjaya menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak di negara Thailand. Sehingga kan negara Thailand mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang diamalkan oleh negara kita sehingga kini. Daripada cikgu berkaitan dengan nasionalisme di Asia dan nasionalisme di Asia Tenggara. Sebagai rumusan, nasionalisme di Asia Tenggara berkembang daripada kesedaran memperjuangkan hak bangsa dan mendapatkan kemerdekaan. Namun begitu, nasionalisme di Thailand berbeza kerana usahanya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya daripada campur tangan kuasa asing. Sumbangan pemimpin dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan peradaban bangsa dan negara. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan soalan pengukuhan kepada pelajar semua untuk mengulang kaji mata pelajaran sejarah. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu dan cikgu ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.